Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Saya nama saya Maliana binti Ahmad. Saya pelajar Usas Diploma Kaunseling Islami. Jadi saya nak interview Cikgu pasal ni lah. Pasal diri Cikgu yang jadi kaunselor. Lepas tu saya nak tahu latar belakang macam mana perjalanan nak mendapatkan kaunselor berdaftar KB ya. KB. PA pelakuan KBPA. KB kaunselor berdaftar. PA amalan. Perakuan amalan. Saya sebab saya dapat kontak nombor Cikgu Siti tu je. Itu saya check tu. Nanti saya kena check nama Cikgu ni. Nama saya Siti Jamilah binti Ismail. Berasal daripada Kedah Alustar Kedah. Dah 15 tahun menjadi guru bimbingan dan kaunseling. Berapa? Dah 15 tahun. 15. Tanya dia ambil Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dekat UPM. Kemudian pada 2016 ambil kaunselor berdaftar. 2016 kita ambil kaunselor berdaftar. Dia ada sesi temuduga lah nak jadi kaunselor berdaftar ni. Kemudian dia check kita punya amalan kita, sesi kita, kemudian teori apa yang kita guna. Macam cikgu ni kalau ikutkan dekat universiti dulu kita lebih kepada RBT. Tapi bila kita sampai di sekolah, kita tengok situasi klien kita. Sebab situasi klien cikgu banyak pelajar kan dan macam-macam standard. So kita sesuaikan. Kadang-kadang awal sesi tu kita ambil teori psikologi. Kemudian bila kita tengok terlampau melayan tak boleh, kita ambil gestalt. Memang kalau nak ikutkan, kalau kita belajar tu dia guna satu teori saja. Tapi bila kita tengok adapt lah. kita adaptkan kesesuaian. RBT ni macam remaja dewasa sikit kan. Budak-budak sah. Budak-budak kita kadang-kadang kita kena masuk environment mereka kan. So daripada situ kita sesuaikan teori mana yang sesuai dengan pelajar. Bergantung pada pelajar. Bergantung pada klien lah sebenarnya. Cikgu umur apa cikgu? Umur saya dah sekarang 42 tahun. 42 tahun. Dah berumur dah. Tarikh lahir boleh tak saya tahu? Boleh. 13 hari bulan 5 1981. Siapa birthday anak saya? Ya, 13/5. Kalau ikutkan semua orang kata 13 tu kan 13 Mei. Hari ni. Nampak macam tak best lah kan? 13 Mei. Itu sedikit lah mengenai. Cikgu dah bertugas kat sekolah ni lama? Sini saya dah hampir 11 tahun. 11 tahun? Dekat sekolah ni 11 tahun. Sebelum ni saya dekat Firdal Lasah, SMK Alat Ekoti Lasah. Oh, Lasah. Lasah kat atas Siput. saya sebut ya. Itu dah lama. Posting Seru kan? Lama kat situ? Kat sana daripada 2007 sehingga 2013. Kaunselor juga kan? Kaunselor sana juga. Kaunselor kat sana. Kalau dekat sekolah, kaunselor dia cikgu kat mengajar ke? Masa dekat Felda tu, first posting tu saya mengajar lah. Saya mengajar pendidikan moral dengan DM. Lepas tu kita ada perkeliling mengeluarkan pernyataan tak bagi kaunselor mengajar. So bila kaunselor ditarik keluar perkeliling, kita tak boleh mengajar. So kami tak diberi mengajar lah. Kalau tidak kita jadi panitia. Kita panitia pernah jadi. Cikgu guru kelas kita pernah jadi. So bila dia bagi perkeliling menunjukkan kata kaunselor tak boleh, guru bimbingan kaunselor tak boleh mengajar. So tak mengajar lah. Kita fokus pada kaunseling saja, guru bimbingan kaunseling saja. Kalau kat sana kita ada pelajar perempuan, pelajar lelaki. Yang kat sini, sekolah sini perempuan sahaja. Lain lah sikit. Kasih dia. Lepas tu saya nak tanya, kalau kita cikgu dan kita kaunselor, dia punya gaji sama tak? Sama. Sebab tu kita tak dekat sekolah ni kita tak boleh jadi ada allowance untuk kaunselor ke tak ada? Tak ada. Di sekolah pakcik dipanggil guru bimbingan dan kaunseling. Sebab tu title tu diguna guru. Kita tak boleh dipanggil kaunselor. Kalau kat luar kita boleh dipanggil kaunselor. Sebab kita nak gunakan title guru. Walaupun kita buat sesi dengan pelajar, tapi kita masih lagi mendidik. Kan?
Sebab kita punya klien pun adalah pelajar, murid kan. So sekarang ni berkeliling tu ada tukar agak je cikgu kaunselor boleh mengajar? Tak. Berkeliling masih macam tu lah. Masih Oh jadi cikgu tak mengajar? Tak boleh mengajar. Tak dibenarkan mengajar. Cikgu Nur Rasikin tu? Yang tadi dia bukan mengajar. Kami diberi relief. Okey. Maksud dia kami dalam berkeliling kita boleh diberi relief 1 hari 2 waktu. Ataupun lebih mengikut keperluan daripada sekolah lah. Tapi kalau ikut berkeliling dua kali lah. Dua relief, 2 waktu. Tapi bila ada ramai cikgu keluar, so kita sebagai guru bimbingan kaunseling ni ganti cikgu yang keluar. Tapi sebenarnya bagusnya dekat sini kita dapat klien dekat situ. Dan kita boleh buat modul-modul yang JPN ataupun KPM arahkan untuk kita laksanakan. Macam contoh yang saya sebut tadi kan, kita ada modul minda sihat. So dan pelajar macam sekolah kita, kami dah buat saringan minda sihat pertama. So budak kita 202 orang yang minda dia tak berpada sihat, normal. So kita masuk, kita buat inilah untuk modul minda sihat untuk dia orang macam mana nak uruskan stres, macam mana nak uruskan anxiety macam tu. Daripada kelas relief ni lah. Termasuk juga kalau kita nak buat psikometri, ataupun kita nak buat aktiviti bimbingan, ataupun kita nak buat macam teknik-teknik belajar. So kita buat dalam kelas relief ni kan. Cikgu ada rindu nak mengajar ke sama je? Tak sempat. Sebab kita memang macam dekat UPM dia ada dua. Satu kami fokus pada bimbingan dan kaunseling. Kemudian yang kedua, kami punya subjek yang kedua, minor kami adalah pendidikan moral. Tapi bila kita diadaptasikan, kita masuk dalam sekolah, baru kita tahu kerja kaunseling sangat banyak. So kita tak sempat sebenarnya. Tak sempat untuk sekarang tambah macam-macam hal kan. So kita lebih fokus pada kaunseling dulu lah. Boleh tak saya tanya pasal latar belakang sekolah ni? Latar belakang sekolah ni, dia punya organisasi kaunseling ni. Department kaunseling. Department kaunseling. Kaunseling kalau kita ikutkan, kita ada pengetua, Puan Loliza sekarang. Kemudian kita ada PK. Kami di bawah terus pengetua. Tapi mengikut kebiasaannya kaunselor masih lagi di bawah PKN. Maksud dia kami di Dewan Murid lah. Tetapi kalau nak ikutkan kebiasaannya, kaunselor ni dia overall. Bawah HAM punya, bawah PKKO punya, bawah pihak pentadbir punya, dan direct pengetua punya. Apa-apa saja kami menerima arahan ataupun keperluan daripada barisan tu, untuk apa yang kami buat, kami buat. Kalau dekat sekolah ni dah berapa lama dah kaunseling? Kaunseling ni memang ada daripada dulu ke macam mana? Kalau nak ikutkan daripada dulu. Kalau zaman sekolah saya pun ada dah. Dah ada. Dah ada dah. Sebab zaman cikgu sekolah dulu pun dah ada. Itu penting lah. Kerana dia cuma yang lately lah sekolah rendah dah ada. Kan? Dulu sebelum ni sekolah rendah ada yang tak ada kan. Kemudian sekolah yang kurang murid pun tak ada. Kemudian dilantik. Atas lantikan je, tapi bukan guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Tapi sekarang ni dia dah, maksud dia nampak keperluan. Banyak dah sekolah yang dah ada guru bimbingan dan kaunseling. Terutama murid yang bilangan dia ramai, yang banyak. Kalau murid yang kurang murid ni, dia orang tak panggil guru bimbingan kaunseling sepenuh masa, tapi dilantik oleh pihak pentadbir. Itu di kalangan guru biasa lah. Dia bagi kita panggil pembimbing kan? Yes. So dia tak buat sesi lah. Dia buat macam kerja-kerja macam psikometrik dia kena buat, nasihat dia kena buat, dia buat. Yang test je? Yang test saringan tu. Kat sini. Dan pelajar kat sini seramai 723 orang. Semuanya pelajar perempuan. Kebanyakan kat sini ada dua, dia banyak bangsa sebenarnya. Tapi kebanyakan adalah bangsa Melayu. Kemudian India. Persennya saya rasa dalam 70-80% lah Melayu. Kemudian kita ada India mungkin dalam 5%, 7%, 10% macam tu. Kemudian kita ada sikit-sikit, maksudnya ada Sing, ada kemudian kita ada yang kombinasi yang luar negara punya sikit-sikit. Cina tak ada? Cina tak ada. Dulu ada Cina asli. Cina gabungan asli kan. Kemudian dah tak ada dah. 2 orang. Sebab kat Kuala Kangsar ni ada sekolah Cina. Yes, betul. So India, dia orang tak ada pilihan. Sebab dia orang sama ada sekolah, kita yang sekolah biasa je lah, biasa kan.
Kalau perempuan di sini. Kalau nak minat sangat sekolah yang tak ada lelaki, di sinilah. Ataupun RMM. Saya nak tanya soalan seterusnya, cabaran kaunselor masa kini. Cabaran kita setakat ni lah. Saya tahu cikgu macam sekolah ni, kita lebih kepada pendedahan media sosial. Masa yang time COVID kan, yang masa student kita tak ada sekolah, tak ada sekolah. Yes. Apa peranan cikgu? Masa tu kita tahu macam kita tak berkeperluan datang sekolah, tak boleh ke sekolah. So kita lebih kepada media sosial kan. So antara yang cikgu buat lah, antaranya kita poster, hantar poster setiap pagi, mengucapkan selamat pagi, ucapan motivasi, kata-kata motivasi. WhatsApp ke? WhatsApp dan Telegram. Itulah. Tapi anak murid tak boleh tengok juga kan? Tak tengok. Boleh juga ke? Anak murid boleh tengok lah? Boleh tengok. Kita hantar ke WhatsApp grup sebab kelas. Sebab dia orang belajar. Dia orang memang belajar secara online. Dia ada dua lah. Kami buat masa tu. Kami buat melalui poster. Kita hantar secara atas talian. Maksudnya kita hantar semua ke dalam grup WhatsApp kelas. Kemudian kita buat video. Kita hantar. Kemudian kita buat macam kita nak buat psikometrik ni kan. Kita buat orang kata atas talian yang kita hantar link, semua dia orang buka. So secara teruslah. Maksudnya kita bagi penerangan, kemudian kita buat program. Program pun asas talian. Dia orang masuklah daripada link yang kita bagi tu. Tu antara yang kita buat lah. Walaupun kita tak datang sekolah, kita masih setiap pagi struggle. Ada student jadi klien waktu COVID? Ada. Tanya dia orang PM tepi tu. PM tepi. Selalu PM tepi kalau macam stres sangat, sebab masa tu banyakkan emosi sangat tergugat lah. Sebab dia orang tak boleh keluar, tak boleh buat apa. First kita ni kan SPM kan? SPM yang tahun 2020 ya yang pelik. 20 dengan 19. Dia start 19 kan. Masa 20 tu pun dah syak juga. 21 ni dah okey dah. Dia full dah. Sekarang jadual sekolah dah macam sama? Masuk Januari ke ataupun masuk Mac. Masih Mac. Mungkin akan terus kot macam tu? Tak. Dia dah anjak sikit-sikit. Kira dulu macam ujung kan. Sekarang dah awal. Lagi cikgu cabaran? Itu menghadapi anak-anak perempuan. Anak perempuan ni cabaran cikgu emosi lah. Emosi dia orang sangat tisu, sangat rapuh. Dan satu emosi. Lepas tu persekitaran keluarga, pendetakan rumah tangga. Lepas tu anak-anak yang diletakkan di bawah tanggungjawab orang tua. Maksud dia hantar ke upah, dia apa semua. Itu cabaran-cabaran ni lah. Kemudian cabaran yang seterusnya adalah body shaming. Kat sekolah ni banyak mulut. Kita tahu perempuan tak boleh tutup mulut dia. Kan, dia suka bercakap, dia suka berkongsi. Dan kita tahu pelajar kalau nak tarik perhatian kawan ataupun nak berkawan, dia perlukan sharing. Bila sharing yang paling sangat popular adalah mengata. So bila kita sharing something mengata, itu yang boleh jadi pertengkaran, salah faham. Tapi sekolah ni tak ada lagi kes video viral gaduh, tak ada? Video viral gaduh tak ada. Tapi pergaduhan di luar dahsyat. Parent masuk campur pun dahsyat. Jadi gitu. Normal. Dia cuma tak viral je lah. Cuma tak viral. Dia hantar dalam status. Dia up status dia. Apabila dia up status, dia macam kat sekolah dia tak buat apa. Tapi dia punya status, up status ni orang tak ni salah faham. Dia orang banyak macam tu lah. Betul kan, kalau bagi saya lah, setiap sekolah ni, setiap satu batch tu, sekolah kan, mesti ada satu geng-geng nakal ni. Yes, betul. Ada lah. Memang ada. Tiap-tiap tahun ada. Macam mana buat? Macam, okay, dulu saya ingat masa time saya sekolah, sebab saya campur lelaki kan, yang gangster-gangster lelaki ni adalah cikgu tu, dia orang ambil jadi pengawas lah semua budak-budak nakal ni. Jadi, tenang sikit lah sekolah waktu tu sebab dia orang semua jadi pengawas. Kalau kat sini macam mana? Dekat sini dia orang ni kalau boleh nampak tu kan, datang kaunseling ke ataupun dia orang dengan hidup dia orang macam tu. Kalau macam kita dapat kes, kita selalu mendekati mereka. Selami kehidupan mereka penyakit yang gangster-gangster ni, dia orang tak berapa gangster pun. Tambah perempuan, dia tak gangster banyak pun, dia gangster mulut. So
kita dekat lah, kita menjiwai, mendalami dan mengenali orang siapa. Kalau kita kenal dari dalam, sebenarnya ada di sebalik keganasan tu sebenarnya ada hati tisu, keretakan rumah tangga. Selalunya macam itulah, porak-poranda daripada rumah. So dia jadi macam tu, menyebabkan dia orang mengaplikasikan yang buruk dia di rumah ke sekolah. Itu yang dia lepas di sekolah. Kat rumah dia tak boleh lepas, so dia lepas sekolah. Lepas tu cikgu tarik tarik di situ, kita berkawan. Dia macam, dia tak boleh jadi cikgu macam cikgu lah. Dia mengenal, kita meremajakan diri. Macam tu. Cikgu kan? Cikgu memang karakter cikgu jadi ke, ataupun disebabkan nak jadi kaunselor cikgu kena berubah? Saya tak kenal karakter saya. Okey, kalau sebelum ni agak pemalu lah. Saya memang jenis pemalu sikit lah. Tapi bila masuk ke zaman universiti tu, kita mula mengadaptasi persekitaran. Kemudian bila masuk ke zaman kerja, kita mengadaptasi persekitaran. Jadi so kita bentuklah jadi macam ni. Bentuklah macam ni. Terima seadanya. Dan bila kita sebagai kaunselor, kita mendengar pelbagai kisah dan kita empati kisah yang berlaku. Kalau yang cikgu cakap tadi, cikgu sebelum ni dengan apa dewasa, awal dewasa, REBT kan. REBT tu kan karakter kita akan jadi lain sikit kan, kita akan jadi sakem sikit, kita akan jadi kasar sikit. So kat sini berubah. So maksudnya cikgu boleh berubah. Yes, kan? Boleh berubah, kita boleh berubah. Yes, kita boleh berubah. Mengikut keperluan. Kita tak boleh lah, kita tengok klien kita macam mana. Ada klien, contohnya, kita memang kalau itu kan, kita nak melayan meramai pelajar kita yang seramai 700 lebih. Kita tak mampu, kita tak. Tapi dalam hati kita fikir, dia datang sebab dia keperluan. Dia datang sebab dia perlukan something. Dia nak kita melayan. Kalau itu kan keletihan, memang letih. Tapi kita fikir, kat mana lagi dia boleh pergi? Siapa lagi nak menerima dia? Kalau semua orang menolak, siapa nak terima? So kita atas konsep tu, kita terima seadanya. Tangan terbuka lah. Itu konsep yang cikgu pegang lah. Boleh dapat klien dari luar ke sini? Setakat ni klien luar tak ada. Cuma klien yang persekitaran kita. Contohnya sekolah. Parent. Kalau parent datang semuanya atas konsep konsultasi ibu bapa lah, anak lah. Sebab anak. Kemudian cikgu-cikgu. Kemudian staff-staff. Yang kadang-kadang dia nak sharing something, kita yelah cikgu mungkin maybe sebab sekolah kan. Jadi kalau nak buat yang jenis private untuk masyarakat luar, tak dan tu lah. Tak dan. Tapi ada tak rasa macam nak? Pernah juga ada yang contoh, cikgu pernah masuk ward yang lama. 2 bulan dekat hospital. Hospital Taiping. So sepanjang kita berada di hospital Taiping tu, sebab kita identity counselling kan. So macam orang tahu je. Senyum je. So bila orang tahu je, dia orang sharing, kita layan, kita buat macam betul-betul. So sebenarnya semua berkeperluan. Dia orang nak berkongsi something. So bila ada mungkin karakter kita kot menyebabkan dia selesa, so dia sharing. Masa tu tahun tu cikgu, sebab cikgu 24 hours kat situ, 2 bulan dalam tu. So memang cikgu, kalau ada file ada banyak nama dah agak. Ya betul. Tapi masa tu dalam keadaan yang tak payah buat apa. Masa dia suruh rehat je. Tapi masih lagi melayan lah. Kalau dia orang nak luahkan, dengar. Saya empatikan dia orang. Kalau dekat kat sini, kalau kata saya promote, macam saya ada kawan-kawan yang bermasalah, saya suruh ke sekolah ni boleh? Jumpa cikgu. Kalau nak berjumpa, kalau berkeperluan tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Keluar invoice kan dia. Maklumkan tak ada pukul berapa. Semua spend kan masa. Itu lepas tu saya nak tanya, kat sini berapa orang cikgu kaunselor? 2 orang. Sebab 700 lebih kita punya kapasiti kaunselor, seorang kaunselor layak 500. Wow. 500 orang, banyak kan? Lebih ingat sempat. So sebab 700 lebih kita layak 2 lah. Tahap apa? Dia kata 1, 2 dia lain kan?
tahap 1, tahap 2 tingkatan 1 sampai ke main campur je sama. Siapa yang selesa. Kadang Raya ni dia selesa dengan sini. Kadang ke sini, tapi kalau sini tak sempat, kita ambil lah, take cover lah. Maksudnya kita tengok berkeperluan yang mana. Tapi kadang isu tu kita perlu berbincang, kita akan bincang lah. Kalau isu tu maksud dia memerlukan ketelitian lebih ataupun tindakan selanjutnya, kita akan bincang mana yang terbaik. So bila dia diorang saya punya apa kita panggil kalau ni isu-isu etika kan. Dari diorang. Mungkin ada kita panggil klien yang dirujuk, klien yang apa di apa ya, ada 3 jenis klien ni. Dia satu dirujuk, sukarela. Sukarela dipanggil. Dipanggil. Selalunya kalau ada tak situasi cikgu passing dekat cikgu lelaki seorang? Ada. Maksudnya cikgu tak ada. Kita tak sempat. Tak sempat. Dia datang 2-3, okey ni ambil take over sikit, kita bersini. Ataupun pecah, ataupun kita kesekalikan. Kalau isu yang katakan kita tahu dua-dua, okey kita duduk sama-sama. Jadi diorang kaunselor satu ni. Satu klien. So kita perbagaikan sekarang. Tapi sebab dia macam ada modul sendiri daripada government untuk sesi tak ada. Tak, macam biasalah biasa. Kita buat macam itulah, penerangan, bina hubungan. Tapi bina hubungan tu sekejap ni. Tak ada masa nak lain-lain lagi. Terus dapat terus je. Sebab kita tak boleh nak terlampau lama lah. Sebab macam kita belajar, kita kenalah by one. Sesi pertama, sesi kedua. Lala saya pun lupa lah. Apa sesi satu ni? Apa dia pun nak cakap. Kan? Ikut law kan. Tapi kat sini tak boleh buat tu sebab terlalu ramai kan. Kita fokus pada tanya nama. Masa tu budak kot saya rasa dia orang tu straight to the point sikit kot. Yes kan. Kita kena sikit ni banyak sikit drama-drama. Lagipun kita yang ini kita dah tahu isu. Kemudian kita nak kena sikit dan kita nak suruh dia boleh berkongsi. Kadang ada budak yang tak nak kongsi, tapi sebelum dia tak nak kongsi tu, kita tarik dulu perhatian dia. Tanya-tanya lebih. Baru dia. Cikgu tak ada buat macam kalau saya belajar psikoanalisis yang pejam mata lah, kursi kosong semua. Tak ada. Tak sempat. Kau bagi tahu masalah kau. Cuma tanya, selalu juga sini lah. Cikgu dah tahu sikit isu awak. Cikgu nak awak memberi keterangan lebih lanjut lagi. Supaya cikgu dapat bantu awak. Selalu gitulah. Kalau paksa-paksa lebih kan dia tak datang dah. Macam tu lah. Budak ni hati rapor kan, hati tisu. Garang sangat tak boleh. Lembut sangat pun tak boleh. Cikgu sebenarnya garang ke apa? Yalah dia pemalu, dia tak garang. Saya ada konsep ketegasan tu ada. Tegasan. Saya tak garang. Saya tak tahu lah pelajar saya kata. Tapi kalau ikut pelajar kata? Dia orang kata cikgu tak garang. Tapi saya memang saya tak tahulah saya garang ke tak. Tapi konsep saya tegas. Saya tak boleh nak garang sangat. Saya tak boleh nak terlampau tegas sangat. Saya tak boleh nak terlampau lembut sangat. Saya tengok keadaan. Kalau terlampau budak ni dah naik kepala, kita kena ada konsep ketegasan kat situ. Budak-budak kan boleh membaca kita. Kan? Dia orang test kita. Budak suka test sekarang ni. Dia tengok kita macam mana. Kalau saya rasa itu adalah perkara betul, saya bertindak. Kalau dia orang tak boleh terima, dia orang tak kisahlah. Saya tak akan minta maaf sebab benda tu adalah perkara betul. Saya konsep ketegasan. Betul. Jadi cikgu dengan cikgu kaunselor yang lain seorang tu kita panggil antara isu-isu etika kan, yang kita tak boleh bercerita. Kerahsiaan. Tapi kalau dah dua-dua kerja sama dan melayan orang-orang yang sama tu, dah tak ada benda rahsia. Dia isu-isu dia lebih kurang sama. Kan? Kebanyakan. Mungkin boleh bertukar-tukar. Contoh situasi. Kalau ada satu isu, kita take satu klien yang isu dia agak berat dan dia tak nak siapa pun tahu. So kita takkan kongsi. Itu masih berpegang pada isu arsitekturan. Tapi pada masa yang sama, kalau ada satu klien lagi yang kami dua-dua dah tahu. Dah tahu isu tu dan klien tu pun dah tahu kami tahu. Faham tak? So etika kerahsiaan tu masih ada, tetapi dalam lingkungan kami 3 je. So kalau kata, cikgu tahu budak yang ni. Cikgu bagi tahu tak kat cikgu kelas dia? Tak. Tak tak, melainkan ada isu sensitif, maksud dia ada kaitan
dirujuk. Guru kelas dia merujuk asbab ni. Cikgu kelas suruh pergi ke sini. Okay. Maksud dia tak faham budak ni sekian ni kenapa jadi macam ni. Dirujuk. Bila dirujuk, maksud dia kenapa budak ni macam ni. Tak pertanyaan kan. Dia rujuk asbab. So bila kita kenali dia, korek rahsia dia, mengetahui punca semua-semua, kita akan maklumkan. Tapi bukan secara keseluruhan. Etika tu masih kita pegang dan kita maklumkan pada klien. Okey, sekian ni awak dirujuk sekian ni dan cikgu kena maklumkan pada guru kelas awak sekian ni. Tapi cikgu tak akan bagi tahu keseluruhan. Rahsia tetap rahsia, tapi kita bagi kupas kulit je. Ada tak kat sini stigma jumpa kaunselor je sakit, ada masalah? Ya. Ada lagi ya? Saya tak pernah masuk bilik kaunselor. Ni first time. Ya tu apa dekat ni lah, kat ustaz tau ni bilik kaunselor. Kat sekolah tu macam siapa yang masuk tu mesti masalah kan. Still ada. Selalu cakap macam ni kat budak masuk. Awak ingat pergi bilik kaunseling tu, sekarang dia orang dah okey dah. Dia orang dah macam suka dah. Mungkin sebab kami ada bilik terapi. So boleh main-main. Dia orang suka. Dia suka bilik ni. So dia dah konsep bila kan minda sihat tu kan. Bila minda sihat, kita kena adaptasi persekitaran. So kita kena createkan bilik kita supaya bilik tu jadi terapi. So mungkin ada pasang lagu pun kan. Dulu pasang lagu dengan air. Kami buat air pancut kan. Sekarang air dah kering, ikan dah mati. So nanti akan buat balik lah tu terapi air. Kemudian kami buat terapi game dalam tu, dalam bilik sebelah. Ni dalam bilik kelompok lah. So terapi sana, so budak kalau stres-stres so boleh main. So bila relief, kami kalau nak buat kerja lain, kita masukkan kelas relief dalam ni. So dia orang jadi suka. Bila suka dia kurang dah kata isu siapa masuk bilik ni ada masalah. Tapi ada yang dah suka, ada minat, daripada minat sihat tu sendiri. Itu antaranya lah. Kaunselor dia masalah. Itu kan, itu memang daripada mula-mula tu memang agak susah lah. Kita nak potong sikit cara tu, pendekatan tu, walaupun kita terang masih dia set macam tu. Agak lama lah sebelum nak sesuaikan diri budak ni. Lepas tu nanti dah pergi form 5 habis saja semua. Nak kena budak baru lagi. Cara baru lagi, pemikiran baru. Lepas tu seterusnya perkongsian kes-kes yang tidak dapat dilupakan. Kes kat sini, kalau kes yang paling lama, kes selalu di sini adalah kes berkaitan dengan sekarang lah kes yang popular adalah kes yang cederakan diri. Kes ni memang banyak lah. Kami ada ramai kes cederakan diri. Selalu sebab putus cinta ke ataupun masalah dari rumah? Isu budak kami tak cinta-cinta. Sebab tak ada budak lelaki kot Sebab tak ada budak lelaki. Mungkin. Dia tak lebih kepada situ kan. Dia tapi isu cinta mungkin ada tapi tak banyak. Mungkin 1-2. Tapi isu kami lebih kepada isu keluarga. Keluarga, kawan. Yang saya cakap tu lah. Kata mengata, stres, tekanan. So dia senang tak nak menasihatkan budak-budak sekolah? Macam nak memahamkan dia orang? Ya, isu kelatangan. Kalau kata adalah kelatangan kan. Senang tak nak fahamkan dia orang? Macam apa buat ni? Sebenarnya agak susah sebenarnya. Sebab dia orang kepuasan dia orang adalah di sini. Bila kepuasan di sini, dia orang melepaskan melalui cederakan diri. Bila kepuasan kan di situ, so bila dia orang relatekan, rest dia sini. So dia orang akan ambil apa-apa benda yang tajam. Selalunya sharpener lah, yang dibuka dia tajamkan. Jadi lah at one age kan, dia orang akan sedar apa benda yang dia orang buat macam benda bodoh kan. So boleh tak kita sedarkan yang dia orang sekarang yang kau ni kan, kalau nanti kau umur kau siap-siap kau gelak je kau buat ni. Untuk budak yang sekarang tengah baru mencuba, kita boleh shortkan. Maksudnya kita bagi tahu kesan dia, kita bagi tahu apa semua. Tapi the end ni dia still buat sebab dia kata tak boleh cikgu. Satu jadi habit dah. Sebab dia pun tak rasa tangan-tangan dia sakit pun dah terlalu banyak. Untuk tingkatan 4 dan 5 dia dah mula rational. Mula kedewasaan pun ada. Macam yang kata 1, 2, 3 ni dia orang masih lagi pemikiran benda tu
memuaskan dia orang. Dia agak kena selalu, pendekatan selalu. Panggil. Mungkin boleh buat simpul kat sini ya. Form 4 ni dah kurang sikit masalah. Yes, betul. Dia dah relate dah matang dah. Dan dia dah boleh stop dah. Saya dah tak buat lagi dah cikgu. Okay, dia dah matang. Dia dah boleh uruskan masalah tu sendiri. Dia boleh, emosi tu dia dah boleh stabilkan. Macam form 1, form 2, form 3 ni, dia masih mencari identiti dia, masih mencuba mana yang terbaik, yang mana yang puas. Bila mana yang puas, cikgu cakap boleh masuk sekejap. Tetapi the end dia akan kembali semula. Faham tak? Tapi kalau kita touch dia, jangan pernah jemu. Memang dia akan buat. Tapi kita touch, dia akan mula renggangkan sikit lah. Tak banyak, renggangkan dan mengurangkan. Dia still buat tapi tak banyak. Kalau dulu banyak nyanyinya, dia buat, still buat tapi tak banyak. Itu pun dah jadi satu kejayaan lah. Itu antara kes lah. Sampai sekarang, kes tu masih on lagi lah. Sebab ramai kan. Maksudnya ramai lah datang tu. Itu kita dapat kawan rujuk, kawan maklumkan. Kalau macam tu kita kena bagi tu parent tak? Kalau nak ikutkan kita kena bagi tahu. GPM pun bagi tahu, kita kena bagi tahu. Tapi klien banyak refer kepada sebab permasalahan tu semua daripada parents. So daripada parents, kita kena konflik yang dia orang hadapi. So kita takut kalau kita bagi tahu dia orang lagi dahsyat tindakannya. Buat masa ni kita kontrol secara sesi dulu lah. Tadinya mungkin mak bapak dia pun tak tahu dia. Dia orang tak tahu. Punca sebenar. Ada yang dah on ubat, makan ubat pun ada. Kita rujuk pada psikiatris pun dah ada. Kita buat. Jadi kalau psikiatris kalau Kansar, kalau Kansar, dia orang rujuk pakar, kemudian dia orang bagi ubat lah, dia orang makan ubat. Paling apa yang kita panggil kalau itu bukan anxiety, depression dia orang ni. Anxiety. So jadi inilah budak dia berbisik. Sampai tahap bila kita ada bila dia dah sebut kat kita dia dah mencuba untuk bunuh diri. Secara automatik kita kena buat something. Yang tu kita kena inform tak dekat parent. Yes, itu kita kena inform. Kita buat saringan minda sihat yang kesihatan kita. Daripada dapatan tu kita ambil dan kita suruh bagi kat parents, suruh rujuk kepada kesihatan. Hospital. Itu kita buat. So sebenarnya parent pun kena terbuka minda kan. Saya pun ada juga anak dara. Saya pun ada juga. Dan bila saya belajar kan, yang saya rasa saya baik aku ambil course ni. Bukanlah cara penyampaian saya tak sama, saya tak garang, saya tak tegas saja kan. Cuma faham. Yes. Kan? Budak sekarang kita perlu memahami kan? Dan saya belajar psikologi perkembangan pada usia macam ni, pada usia ni kita reflect balik patutlah aku dulu macam ni kat mak aku kan. So mulalah kat dia kan. Sekarang ni tegas sangat tak boleh, garang sangat tak boleh. Macam tu. Kita macam dia kena jadi kawan kan. Itu antara lah yang kita buat. Dan last sekali pesanan kepada bakal kaunselor. Pesanan kepada bakal kaunselor. Nak jadi kaunselor kena ada hati. Betul. Hati, kesabaran yang tinggi. Apa dia punya matlamat tu sebenarnya? Tolong orang. Yes. Yang paling penting kita nak keinginan membantu yang sangat tinggi. Kita nak orang yang lain happy enggak? Yes kan? Sebenarnya kita nak happy. Yes. Sebab kita tahu semua orang ada masalah dan kita adalah tempat untuk orang datang minta tolong. Siapa lagi? Sebab cikgu akademik dia untuk mengajar. Kita adalah satu platform yang kita belajar, kita ingin bantu dia orang. Itulah kita, keinginan untuk membantu yang tinggi. Itulah kita, peranan kita. Kalau kita boleh bawa balik ke rumah tak? Macam kita fikir betul. Tak balik. Tak balik stop situ. Kalau nak kata tak bawa balik sangat okeylah, jujurlah kan. Memang kita kata kita tak bawa balik. Tapi kalau tiba-tiba client call ataupun mesej ataupun WhatsApp, secara automatik kita akan jadi counselling balik. Kita imbas balik, kita bantu balik. Memang kita cikgu kat sini memang tak akan bawa balik kes.
Tak nak. Okey, kita tak nak. Tapi kita 24 hours kalau budak memerlukan. Tiba-tiba budak mesej WhatsApp, cikgu saya rasa teringin nak bunuh diri. Kan takkan kita kata tak nak lah. Ni bukan time sour saya bekerja. Dia masih kena on call lah ni. Terus itu saya fikir kan. Kaunselor ni kerja dia lagi orang kata mulia daripada doktor. Sebab doktor patient datang dah pergi dan dia tak ambil tahu apa kau balik pakai ubat ke next month datang ambil ubat lagi ni kan. Tapi kaunselor ni dia memang attach. Seolah-olah kena on call tu 24 jam ni. Sampailah dia dapat dia punya jalan ni. Bila kita entertain, kita tengok kes lah. Kalau berat kita terus entertain ni. Terus macam tu. Tak kisahlah malam ke tengah malam ke, dapat tu terus kontak macam ni ataupun mesej. Lepas tu hantar video berkaitan dengan ni. Cikgu sendiri dah berkeluarga? Dah. Alhamdulillah. Dah keluarga. Alhamdulillah Yang pentingnya hati kita, keinginan kita. InsyaAllah jalan baik. Mungkin kita terpilih asbab tu. Sebab kita nak bantu orang menjadi lebih baik. Itu je nasihat dia sudah. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.